Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Kami, kumpulan dari Seksyen 1 bagi subjek Komunikasi Penulisan 1 akan membentangkan prinsip-prinsip penulisan dalam artikel. Artikel yang telah kami pilih bertajuk Bahaya Bahasa Kebencian Kaum dan Agama, karya Munif Zahriruddin Fikri Nordin yang telah diterbitkan dalam Dewan Bahasa dan Masyarakat pada Disember 2020. Secara umumnya, terdapat 4 jenis prinsip penulisan yang akan dibincangkan dalam video ini, iaitu pemerengganan, kejelasan, kesatuan dan juga kepautan. Baiklah, saya Nurul Arlina binti Roswan Wahi, nombor matrik 2018616 akan memulakan pembentangan dalam video ini dengan prinsip penulisan yang pertama, iaitu pemerengganan. Menurut Abu Hassan 2012, pemerengganan merupakan suatu entiti yang paling penting dalam sesebuah penulisan. Dengan erti kata yang lain, perenggan ialah binaan bahasa yang terdiri daripada kumpulan kata yang membentuk pelbagai jenis ayat untuk menyampaikan idea yang berkesan kepada pembaca. Selain itu, pemerengganan yang baik ialah perenggan yang menggunakan ayat yang gramatis, idea yang jelas dan maklumat yang benar. Seterusnya, pemerengganan yang berkesan merangkumi 3 komponen yang penting, iaitu pengenalan, isi dan juga penutup. Baiklah, kita bincangkan komponen yang pertama, iaitu pengenalan. Pengenalan ditulis untuk mengemukakan ayat tesis, menulis latar belakang penulisan dan juga pengenalan dikenali sebagai daya penarik dalam menyampaikan topik penulisan. Selain itu, terdapat 2 jenis pengenalan, iaitu pengenalan jenis fungsional dan juga pengenalan jenis corak persembahan. Berdasarkan artikel yang telah kami baca dan analisis, didapati bahawa penulis menggunakan pengenalan jenis corak persembahan. Buktinya, penulis telah memasukkan ungkapan ayat-ayat Al-Quran di bahagian pengenalan. Pertamanya, penulis menyatakan bahawa salah satu keunikan di Malaysia ialah penduduk yang berbilang kaum dan agama. Bagi mengukuhkan pernyataan tersebut, penulis telah menggunakan ayat-ayat Al-Quran dari segi terjemahannya bagi membuktikan bahawa kepelbagaian kaum dan agama merupakan fitrah penciptaan manusia. Contohnya dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. Seterusnya, penulis menyatakan bahawa kepelbagaian kaum dan agama merupakan satu ujian daripada Tuhan supaya manusia menguruskan kepelbagaian tersebut dengan baik. Oleh itu, penulis artikel ini telah menggunakan satu lagi ungkapan ayat Al-Quran dari surah Al-Ma'idah ayat ke-45 bagi mengukuhkan lagi pernyataan tersebut. Jelaslah, penulis telah berjaya menggunakan pengenalan jenis corak persembahan dalam menyampaikan idea penulisan dan juga sebagai daya tarikan dalam menghuraikan topik penulisan. Sekarang kita akan beralih ke komponen pemerengganan yang kedua, iaitu isi. Perenggan isi ditulis untuk menyampaikan idea dan penyampaian idea tersebut perlulah jelas dan mudah difahami oleh pembaca. Binaan perenggan isi terdiri daripada ayat topik, ayat huraian, ayat contoh dan ayat kesan ataupun ayat rumusan kecil. Baiklah, saya mengambil contoh perenggan kedua dalam artikel bertajuk Bahaya Bahasa Kebencian Kaum dan Agama. Ayat topik bagi
Perenggan ini ialah ayat yang pertama yang berbunyi, dalam sosiologi pembangunan, kepelbagaian kaum dan agama merupakan elemen penting yang melengkapkan pembinaan dan pembangunan masyarakat yang bertamadun. Maka, idea utama dalam ayat topik tersebut ialah kepentingan kepelbagaian kaum dan agama. Kemudian, ayat huraian bagi perenggan ini berbunyi, oleh sebab tiada manusia yang sempurna dan kesempurnaan tersebut dapat ditampung oleh kelebihan yang ada dalam kepelbagaian tersebut. Dalam ayat ini, penulis telah menghuraikan idea utama, iaitu kekurangan dapat ditampung oleh kelebihan dalam kepelbagaian. Seterusnya, ayat contoh. Ayat contoh dalam perenggan ini berbunyi, sebagai contohnya, di Malaysia, penguasaan kaum Cina dalam bidang perniagaan bukanlah suatu yang sempurna tanpa penglibatan kaum Melayu dan kaum lain sebagai pembeli yang mempunyai kuasa yang besar. Dalam ayat ini, kita dapat lihat penulis memberi contoh penguasaan kaum Cina dalam bidang perniagaan. Bukan itu sahaja, perenggan ini juga merangkumi ayat kesan ataupun ayat rumusan kecil pada ayat terakhir. Ayat kesan tersebut berbunyi, dengan kata lain, kekurangan yang tidak dapat dipenuhi oleh sesuatu kaum dapat ditampung oleh kelebihan yang ada pada kaum lain. Daripada ayat kesan ini, kita dapat lihat bahawa penulis telah merumuskan dan menegaskan semula idea utama dalam perenggan tersebut. Baiklah, selesai komponen yang kedua, kita pergi kepada komponen yang terakhir dalam pemerengganan, iaitu penutup. Penutup ditulis setelah menyampaikan keseluruhan idea dan biasanya penutup ditulis bagi meninggalkan kesan tertentu kepada pembaca. Penggunaan penanda wacana, kata-kata semangat, harapan dan cadangan biasanya digunakan dalam penulisan perenggan penutup. Dalam artikel bertajuk "Bahaya Bahasa Kebencian Kaum dan Agama", penulis telah mengemukakan cadangan di bahagian perenggan penutup. Tafsirnya, penulis telah bertanya kepada pembaca dalam artikel tersebut, bagaimanakah untuk mengatasi kebencian kaum dan agama yang disebarkan melalui bahasa. Persoalan ini digunakan oleh penulis supaya pembaca turut memikirkan idea-idea bagi menjawab persoalan tersebut setelah mereka selesai membaca artikel itu. Kemudian, penulis telah mengemukakan cadangan beliau dalam mengatasi isu yang dibincangkan dari sudut linguistik, institusi agama dan undang-undang. Bagi mengakhiri perenggan penutup, penulis telah menyelitkan satu ayat Al-Quran dan sepotong hadis riwayat Muslim bagi menyokong cadangan tersebut. Secara rumusannya, bagi prinsip penulisan yang pertama, iaitu pemerengganan, penulis telah berjaya menulis pengenalan, isi dan penutup dengan baik, berkesan serta mudah difahami oleh pembaca. Saya kira itu sahaja daripada saya. Kita teruskan dengan prinsip penulisan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Farah Yasin binti Arbani, nombor matrik 2011882, akan membentangkan prinsip penulisan yang kedua, iaitu penjelasan. Sebelum kita bergerak lebih lanjut terhadap penjelasan yang terdapat di dalam artikel yang telah kami pilih, adalah lebih baik sekiranya saya menjelaskan apakah itu penjelasan di dalam penulisan. Penjelasan ataupun dikenali sebagai kejelasan di dalam penulisan umumnya dipengaruhi oleh tiga perkara. Yang pertama, kejelasan. Yang kedua, ayat yang pendek. Yang ketiga,
tidak berbelit dan istilah konkret. Bagi aspek yang pertama iaitu jelas, ayat perlulah mudah dibaca, mudah difahami, tidak menimbulkan ruang untuk disalah tafsir oleh pembaca dan ayat yang digunakan tidak berbentuk samar ataupun kabur. Kemudian yang kedua, ayat yang pendek. Penggunaan ayat di dalam penulisan perlulah ringkas, padat dan jitu. Penulisan menggunakan ayat-ayat yang pendek akan menghasilkan koheren di dalam pembacaan. Koheren di sini bermaksud kesinambungan. Akan tetapi, penggunaan ayat yang terlalu pendek akan mengakibatkan penulisan kelihatan terlalu mudah dan berada pada tahap yang lebih rendah. Penggunaan ayat dalam penulisan juga tidak boleh terlalu panjang. Meskipun penggunaan ayat yang panjang akan membantu kohesi dalam kalangan pembaca, sekiranya ayat terlalu panjang akan mengakibatkan pembaca kehilangan minat serta fokus dalam membaca. Kemudian bagaimana pula penulisan ayat yang jelas? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kejelasan di dalam penulisan selain yang saya sebutkan sebentar tadi, iaitu penulis perlu mengetahui sasaran pembaca. Apabila sasaran pembaca telah diketahui, maka penulis akan lebih mudah untuk menentukan bahasa apa yang sesuai digunakan dalam penulisan, yang menjelaskan bahawa penulisan perlulah menggunakan kata-kata yang lebih standar, mudah untuk difahami dalam kalangan pembaca pelbagai peringkat dan kelompok. Di dalam penulisan, penulis perlu berusaha untuk kekal pada isi utama dan memaklumkan pembaca apa yang ingin disampaikan. Kemudian di dalam penulisan, penulis perlu berusaha untuk menulis menggunakan istilah-istilah yang positif bagi menarik minat pembaca untuk teruskan momentum dalam membaca. Selanjutnya, penulis tidak digalakkan menggunakan akronim ataupun singkatan kerana ianya dikhuatiri akan menghilangkan minat di dalam pembaca sekiranya pembaca tidak mengetahui makna akronim dan singkatan tersebut. Sama juga dengan penggunaan bahasa selanga. Penggunaan bahasa selanga yang berlebihan ataupun penggunaan bahasa selanga yang terlalu terpencil akan mengakibatkan hilangnya minat dalam kalangan pembaca kerana pembaca tidak dapat mentafsir makna yang ingin disampaikan oleh penulis. Dan ia berlawanan dengan prinsip penjelasan ataupun kejelasan di dalam penulisan, iaitu menghasilkan penulisan yang jelas dan tidak menimbulkan sebarang kekeliruan. Menerusi penulisan artikel, bahaya bahasa kebencian agama dan kaum. Perenggan tersebut menepati ciri-ciri yang saya sebutkan mengenai kejelasan di dalam penulisan. Penulis menggunakan ayat-ayat yang jelas, iaitu menggunakan bahasa ataupun perkataan yang standar, yang mudah difahami dan tidak menimbulkan sebarang kekeliruan ataupun penyalah tafsiran di kalangan pembaca. Kemudian penulis menggunakan ayat-ayat yang tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Perenggan ini hanya mengandungi 2 ayat sahaja, namun setiap ayat mempunyai jumlah patah perkataan yang mencukupi. Disebabkan oleh penggunaan ayat yang tidak terlalu panjang dan pendek, pembaca akan lebih mudah untuk fokus terhadap pembacaan dan mudah untuk pembaca memahami isi yang hendak disampaikan oleh penulis. Seterusnya saya juga mengambil contoh daripada perenggan tersebut untuk membuktikan bahawa penulisan ini menggunakan istilah-istilah konkret, iaitu kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Di samping penggunaan istilah konkret, perenggan ini juga tidak menggunakan ayat-ayat yang berbelit ataupun pengulangan kata yang mana menimbulkan kebosanan dalam pembacaan. Selain menggunakan istilah konkret, perenggan ini juga menepati kriteria-kriteria kejelasan di dalam penulisan. Penulis menyampaikan ide kepada pembaca secara terang, jelas, padat dan mampan. Penulis juga tidak menggunakan sebarang akronim ataupun singkatan di dalam penulisan, dan ia memudahkan lagi pembaca untuk memahami dengan lebih mendalam apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Sekian itu sahaja penerangan saya terhadap penjelasan di dalam prinsip penulisan. Kita beralih kepada pembentang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya akan meneruskan pembentangan berkaitan prinsip penulisan yang seterusnya, iaitu kesatuan dengan lebih terperinci.
Baiklah, secara umumnya, kesatuan ialah satu idea atau satu gagasan yang hanya memfokuskan kepada satu topik utama sahaja. Menurut Awang Sarian tahun 2004, beliau telah mendefinisikan kesatuan sebagai sesebuah perenggan hendaklah menjerumus kepada satu hal atau satu idea sahaja. Hal ini akan menyebabkan para pembaca memahami dan dapat mengikuti jalan cerita yang hendak disampaikan oleh penulis. Seandainya penulis mengemukakan terlalu banyak idea dan pendapat dalam penulisan mereka, hal ini akan menyebabkan pembaca lain kurang memahami apa yang hendak disampaikan oleh penulis dalam penulisan mereka. Dalam pada itu, kesatuan perenggan perlulah menjelaskan isi utama tanpa perlu keluar daripada topik yang hendak dibicarakan dalam sesebuah penulisan. Seterusnya, menurut Muhammad Azhar Abdul Hamid pada tahun 2001, beliau telah menyatakan bahawa kesatuan dalam penulisan perenggan merupakan tumpuan atau pemusatan keseluruhan isi yang hanya berfokus kepada tajuk penulisan. Beliau turut berpendapat bahawa isi-isi yang disampaikan dalam perenggan perlulah memenuhi ciri-ciri berikut. Yang pertama, mantap. Yang kedua, tepat. Yang ketiga, tersusun rapi. Dan yang keempat ialah berkesinambungan. Pada pendapat saya, penggunaan penanda wacana dalam sesebuah perenggan atau penulisan amatlah penting kerana penanda wacana ini merupakan aspek yang dapat menghubungkan antara teks dengan teks yang lain sehinggalah boleh menimbulkan kesinambungan serta dapat membentuk prinsip penulisan iaitu kesatuan. Baiklah, sekarang mari kita kaji berkaitan dengan rencana yang telah dipilih oleh ahli kumpulan saya yang bertajuk Bahaya Bahasa, Kebencian, Agama dan Kaum, hasil penulisan Munif Zariruddin Fikri Nordin. Pada pendapat saya, rencana ini merupakan rencana yang menarik dan satu penulisan yang baik kerana penulisan rencana ini memenuhi kriteria-kriteria yang diperlukan dalam sesuatu penulisan rencana. Baiklah, prinsip penulisan daripada aspek kesatuan dapat dilihat pada perenggan kelima. Jika kita dapat lihat, penulis memfokuskan kepada satu idea utama iaitu korpus bahasa dalam perenggan ini. Penulis telah menceritakan korpus bahasa terbahagi kepada tiga iaitu kata, frasa ataupun ucapan yang menunjukkan ciri-ciri permusuhan atau pertentangan antara pelbagai kaum di Malaysia. Baiklah, prinsip kesatuan ini wujud dalam perenggan ini apabila penulis berjaya menghuraikan dan mengemukakan contoh korpus bahasa yang dinisbahkan oleh masyarakat di Malaysia. Contoh korpus bahasa yang digunakan oleh masyarakat di Malaysia ialah melalui perkataan pemalas, kuli dan pendatang. Pada pendapat saya, penulis rencana ini telah berjaya mewujudkan prinsip penulisan kesatuan kerana pada awal ayat di perenggan kelima ini, penulis telah memberikan definisi atau cabang korpus bahasa yang terdapat dalam bahasa Melayu. Manakala penulis berjaya untuk mengaitkan korpus bahasa tersebut dengan contoh-contoh perkataan yang diberikan dalam rencana. Hal ini menunjukkan perenggan kelima ini menepati penulisan kesatuan kerana tiada penyelewengan ataupun unsur lewah yang terdapat dalam perenggan ini. Hal ini demikian kerana penulis hanya menumpukan kepada idea utama iaitu korpus bahasa. Bukan itu sahaja, penulis juga telah berjaya untuk memfokuskan kepada satu hal sahaja dan hal tersebut berkaitan dengan topik utama rencana iaitu berkaitan dengan bahasa. Tambahan pula, ayat-ayat topik dan ayat-ayat huraian dalam perenggan tersebut mempunyai kesinambungan antara satu sama lain. Jadi, jelaslah bahawa rencana ini merupakan rencana yang baik kerana telah menepati prinsip penulisan yang perlu ada dalam sesebuah penulisan iaitu prinsip penulisan kesatuan.
Baiklah, seterusnya saya akan teruskan dengan prinsip yang terakhir, iaitu prinsip kepautan. Apakah maksud kepautan? Menurut Azhar Hamid, kepautan perenggan dikatakan berpaut apabila ayat-ayat yang dibina bergerak lancar dan para pembaca dapat membacanya dengan mudah dari satu ayat ke satu ayat yang lain tanpa ada idea yang tertinggal dan tidak dinyatakan. Dengan kata lain, kepautan ini ialah apabila wujudnya kesinambungan antara ayat dengan ayat, perenggan dengan perenggan, dan isi dan isi. Seterusnya, ciri-ciri penulisan yang memiliki prinsip kepautan ialah penulis menggunakan alat-alat penghubung seperti rujukan kata ganti diri, penanda transisi dan penanda wacana bagi memautkan perkataan dengan perkataan, frasa dengan frasa dan ayat dengan ayat. Selain itu, prinsip kepautan juga membantu mengikat perenggan bersama-sama dan membolehkan perenggan saling melengkapi. Sebagai contoh, Ali, Abu dan Ahmad ke perpustakaan. Mereka ke sana untuk meminjam buku. Baiklah, berdasarkan contoh ayat tersebut, kita dapat lihat kepautan antara kedua-dua ayat, iaitu penggunaan kata ganti diri mereka dalam ayat kedua merujuk kepada Ali, Abu dan Ahmad, manakala perkataan sana merujuk kepada perpustakaan. Kedua-dua ayat tersebut memiliki prinsip kepautan kerana dapat difahami, bermakna dan legas. Baiklah, seterusnya saya akan teruskan dengan contoh pengaplikasian prinsip kepautan di dalam rencana yang telah kami pilih. Berdasarkan rencana yang telah kami pilih, saya merujuk perenggan yang ketiga daripada rencana tersebut untuk menyatakan contoh-contoh pengaplikasian prinsip kepautan yang telah dilakukan oleh penulis. Pertama sekali, saya memilih ayat yang pertama dan ayat yang kedua di dalam perenggan ini. Dalam sosiologi pembangunan, kepelbagaian agama dan kaum merupakan satu daripada elemen penting yang melengkapkan pembinaan dan pembangunan masyarakat bertamadun. Oleh sebab tiada manusia yang sempurna, maka ketidaksempurnaan tersebut dapat ditampung oleh kelebihan yang ada dalam kepelbagaian tersebut. Berdasarkan kedua-dua ayat itu tadi, kita dapat lihat bahawa penggunaan perkataan maka itu digunakan untuk mengaitkan ayat pertama dan ayat yang kedua. Dengan kata lain, penulis ingin memberitahu bahawa sesuatu ketidaksempurnaan itu dapat dilengkapi dengan kepelbagaian agama dan juga budaya. Hal ini serba sedikit dapat memudahkan pembaca untuk lebih memahami idea yang ingin disampaikan. Seterusnya, saya memilih ayat yang terakhir daripada perenggan ini. Selain itu, cuti umum bersempena dengan perayaan yang disambut oleh penganut sesuatu agama atau sesuatu kaum memberikan peluang kepada penganut agama lain atau kaum yang berbeza untuk turut bercuti dan meluangkan masa bersama-sama ahli keluarga. Baiklah, berdasarkan ayat terakhir tersebut, kita dapat lihat bahawa penulis menggunakan penanda wacana selain itu untuk melengkapkan perenggan beliau dengan contoh lain bagi kelebihan elemen kepelbagaian kaum dan agama di Malaysia. Kesimpulannya, pengaplikasian keempat-empat prinsip penulisan ini amat penting dalam menghasilkan hasil tulisan yang baik, iaitu tulisan yang dapat menyampaikan mesej dengan jelas, menarik dan berkesan. Sekian, itu sahaja daripada kami. Terima kasih.